Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa ista'mil bihi jasadi wa hawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Majmu' Salasi Rasail, risalah yang kedua pada muka surat Rumi 130. Rumi 130. Jawi 51. Bukan. 52. Jawi 52 atas. Dan Sayugia Rumi 130. 130 lah. Risalah yang kedua, penghujung risalah yang kedua. Satu muka surat lagi. Nak habis dah pun. Risalah yang kedua ni nak habis dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan sayugia bagi segala orang sakit. Ini untuk orang sakit. Sebab sebelum ni kita membahaskan tentang orang sakit, iaitu orang yang orang yang sakit kemudian tak dapat nak berwuduk. Jika dapat berwuduk, dia wajib berwuduk dengan sempurna lah. Entah macam mana dia tak dapat nak berwuduk, maka dia wajib suruh orang, ni kalau ingat lagi lah bahasan kita lepas, dia wajib suruh orang ambilkan wuduk dia. Kemudian kalau dia tak mampu berwuduk atau sebahagian badan dia ada yang tak boleh kena air, maka bahagian-bahagian yang tertentu tu wajib tayammum. Wuduk diselangi dengan tayammum. Kalaulah tak boleh langsung, tak ada orang nak bantu dan sebagainya, maka dia boleh tayammum saja. Ini cerita tentang tu ni. Kemudian sembahyang dia pula mengikut kadarnya lah, kadar kemampuannya. Mengikut kadar kemampuan. Kalau dia mampu gitulah. Kalau mampu ambil wuduk tu ataupun tak mampu ambil wuduk pakai tayammum lah. Kalau mampu berdiri, tak mampu berdiri, duduk, baring-baring, terlentang. Sembahyang dengan kelopak mata. Sembahyang dengan hati-hati lah. Dia tak kira. Janji wajib sembahyang, kadar kemampuan. Kemudian diberi amaran. Amaran ni bagus ni. Amaran tu muka surat masih lagi 130. Ni yang lepas. Awal bulan lagi tu kita bukan awal bulan itu, bila kita bahas? Dekat hampir-hampir bulan lepas, dekat sebulan. Dia bagi amaran. Amaran dia apa? Saya baca sikit yang lepas.
Sebelum tu, jika dah tak boleh wuduk, tak mampu kena air, kena tayamum, tadi dah ikut step tu. Yang pertama, sakit tak sakit, sembahyang wajib sembahyang, tu yang pertama. Sakit pun wajib. Nak ambil wuduk pun wajib. Basuh lah. Sehinggalah sakit dia tu sakit sehingga tak boleh ambil wuduk sebab ada tampalan, balutan, terbakar sebagainya. Maka ambil wuduk diselangi dengan tayamum. Itu step dia. Dia tak boleh, biar ajalah tak boleh. Itu step dia. Kemudian ambil wuduk diselangi dengan tayamum. Kemudian tak boleh juga nak ambil wuduk kena air, tak boleh. Mungkin air tak ada, mungkin tak ada orang bantu. Maka tayamum saja. Itu step. Kemudian pula jangan pasal wuduk aja, pasal najis pun sekali. Tu duk pakai diapers tu. Orang tua lah rasa pakai diapers. Tak boleh nak kontrol dah. Maka wajib setiap kali nak sembahyang wajib basuh. Itu step dia. Oh, tak boleh nak basuh sebab kadang-kadang ada orang basuh. Ketika ada orang basuh, wajib basuh sebelum sembahyang. Kadang-kadang tak ada orang. Nak sembahyang macam mana? Tak ada orang. Anak bukannya boleh jaga. Contohlah kan. Boleh jaga, bukan boleh jaga 24 jam. Nurse bukan boleh jaga 24 jam. Maka ketika tak boleh buat tu tak apalah, tak buatlah. Tak perlu buat. Maksudnya tak perlu cucikan najis. Tu dia step. Sehinggalah tak boleh dah. Tak boleh buat apa dah. Maksud tak boleh buat apa tu, najis pun tak ada orang nak cuci. Ketika nak sembahyang sehari 5 kali, kita kata takkanlah anak-anak tak boleh cuci. Mak dia boleh cuci. Punggung anak sampai umur berapa tahun? 5-6 tahun. 4-5 tahun ke? 4-5 tahun baru berhenti buang air sendiri. Takkan anak tak boleh basuh kot. Kata gitu. Cuba tengok. Siapa boleh jaga? Nak basuh pula takkan tak boleh kot. Bukan sehari sekali, sehari 5 kali. Sebab sembahyang 5 kali sehari anak. Kalau tak boleh macam mana? Maka dia kata step yang seterusnya beralih pada mazhab lain. Beralih pada mazhab lain yang mengatakan ada najis pun sah. Ambil wuduk sekadar yang mampu pun sah. Tayamum saja tak payah wuduk pun sah. Mudah lah kan? Mazhab apa sebut sini? Maliki dengan Hanafi ni. Taklid. Cuma yang saya menariknya dekat sini, dia bagi amaran. Baca amaran tu. Ni tak masuk lagi yang malam ni. Kita undur sikit ni. Amaran dia apa? Dan jika tiada taklid dan tiada mengerjakan dia dengan sebab masyaqqah, taklid mazhab lain pun tidak. Sembahyang pun tidak. Sebab dia kata nak sembahyang macam mana? Najis. Tak ada orang basuh. Macam mana? Nak ambil wuduk tak boleh. Air duk jauh. Nak ambil macam mana? Nak sembahyang macam mana? Tak boleh bergerak. Nak sembahyang macam mana? Boleh terbaring aja. Maka dia tak sembahyang. Dia taklid mazhab lain pun tidak. Sedangkan taklid mazhab lain sembahyang macam gitu. Mazhab Syafi'i tak sah, mazhab lain sah. Taklid mazhab lain pun tidak. Dan sembahyang pun tidak. Allah faham, dia kata. Allah faham. Bukan kita nak sakit, maka tak payah sembahyang. Kalau sembuh nanti qada lah. Ni amaran dia. Dia kata, dan jika tiada taklid dan tiada mengerjakan dia dengan sebab masyaqqah, maka mati ia dalam maksiat. Kalau lepas pada tu mati dia dalam maksiat dan dosa yang amat besar. Sebab dia tinggal sembahyang tadi, tertulis nama dia dekat pintu neraka. Dan ikhtilaf pada masalah ini rahmat yang amat besar. Rahmatlah, khilaf ni rahmat. Jadi kalau tak mazhab Syafi'i memang ketat, mazhab lain ada ketika masyaqqah. Okey. Dan jangan kamu taklidkan dia. Ni kata, jangan pula main lompat-lompat terus. Lompat macam mana? Masuk hospital sakit, terus main baring. Mana step dia tadi? Ambil wuduk, dia ambil wuduk, lepas tu terus main baring. Allahu akbar. Sembahyang baring yang macam ni kan. Katil kan boleh pusing tu kan. Kan dia naik sikit macam tu. Allah. Ramai umat. Allahu akbar. Tadi step punyalah banyak. Tak follow ke? Dia main lambat. Pertama ambil wuduk dengan sempurna, sembahyang berdiri dengan sempurna, rukuk sujud dengan sempurna. Boleh tak? Tak boleh. Pergi yang kedua kan. Ambil wuduk dengan sempurna, solat duduk. Tapi ketika sujud dengan sempurna. Oh, tak boleh. Satu. Dia terus dah sakit. Terus sembahyang baring tu. Ramai. Tapi bila ada orang tolak troli tu, saya ni pemerhatian saya ni. Orang tolak troli bagi makan, terus panggil duduk makan. Sembahyang tadi baring. Masa makan, Allah tawa, tak sedap. Makan hospital tak sedap bila anak nak mari ni. Weh, makan laju je boleh duduk. Sembahyang tadi dia tak baring. Baring tu lah, faham tak? Baring saya bukan baring melentang, baring atas sikit macam ni. Kenapa tak baik apa? Terlentang, tapi yang ni sikit. Yang dia pusing tu lah. Bukan terletak betul, tidak. Dia akan sembahyang macam ni sikit. Tapi bila makan, datang
troli tu ada apa ni? Tempat makan tu lah, papan tu ada roda, letak kat sini, letak. Oh, elok je makan. Elok je makan. Oh, ya Allah, pak cik weh. Risau kita tengok. Tak boleh lah gitu. Sebab apa tak boleh gitu? Dia kena ikut dia punya step. Malah step dia sehingga kalau mazhab Syafi'i semua tak sah. Boleh kita taklid mazhab lain. Buat aja wuduk je mana yang mampu, tak mampu wuduk tayamum, tayamum pula tak mampu tayamum mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali punya tayamum macam mana? Tepuk je apa-apa. Mazhab Maliki. Dekat katil tu tepuk je. Situ ni tepuk je. Tepuk je. Tepuk kat sini. Tilam tak tilam janji martafaun alal ard. Satu benda yang keras. Tepuk, betul? Niat tayamum. Macam tu je. Itu bukan mazhab Syafi'i. Tak apalah. Tapi setelah satu. Tak boleh nak tayamum pun tak boleh. Okey, semayang je macam tu. Duduk berdiri, tak mampu berdiri, duduk baring. Macam tu baring, baru semayang. Dia ikut step. Ini tidak, terus dia lompat. Bila pasang je wire, terus ada tiang bendalah tu kan, tiang tu ada wire tu kan. Yang nak pergi mana-mana bawa tu kan. Bawa tongkat dia tu. Sebab ada macam masuk air, masuk tak kerti nak sebut apa. Masuk darah yang benda tu, dia pegang kan. Okey, oleh kerana aku sakit, aku semayang duduk. Belum tentu. Jika tak mampu berdiri, baru duduk. Sekarang mampu ke tak mampu? Nak tanya. Kadang-kadang terus semayang baring. Kadang-kadang terus tak semayang. Sedangkan kalau mazhab Syafi'i tak boleh, mazhab lain boleh. Maka amaran dia apa dia? Dan jangan kamu taklid akan dia melainkan apabila dapat akan masyaqqah sekira-kira lemah daripada mengerjakan akan ibadah itu sehingga berat sungguh nak buat ibadah, baru taklid mazhab lain pada diri kamu sendiri. Seperti yang tersebut itu boleh buat ikut, tapi ikut step. Dan Tuhan itu ni amaran dia. Dan Tuhan itu amat mengetahui akan orang yang ma'zur daripada maghrur. Allah tahu orang yang ma'zur diuzurkan dengan maghrur, yakni buat uzur macam buat lebih kurang. Jadi kita kena buat sungguh-sungguh. Aku tak boleh berdiri duduk, aku tak boleh, sangat sungguh-sungguh. Sehingga kita semayang dalam keadaan mungkin berbaring, mengiring, mungkin duduk, mungkin tak wuduk tak sempurna, mungkin tayamum saja. Ada masalah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita ma'zur. Dah tak satu. Tak boleh hak ni. Tak boleh ni satu. Ikut step. Maka sah semayang dia. Tapi orang yang maghrur, dah sakit, semayang lagi boleh. Alah dah sakit, tak payah semayang lah, nanti qada. Tu dia panggil maghrur. Buat sakit, betul sakit, tapi tak sampai tahap tu, dia dah sampai dah tahap tu. Dia buat, dia tak peduli. Macam itulah lebih kurang. Kalau dalam terjemahan dia kata, yakni orang yang uzur dan yang tipu dengan membuat akan dirinya uzur. Diri sendiri je tahu, orang lain tak boleh tahu. Orang lain tengok, nipu mu ni, tak boleh. Hanya diri sendiri je. Hanya Allah je yang tahu. Jadi hati-hati bagi orang sakit. Jangan ingat sakit tak wajib semayang. Jangan ingat gitu. Sakit pun wajib solat, cuma kadar dia, kadar kemampuan dia. Mula-mula pegang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ketat, pergi mazhab lain. Yang penting solat mesti kena solat. Dan buat tu secara tertib, bukan maghrur tapi ma'zur. Diuzurkan, bukannya tipu uzur. Okey, itu sikitlah bahasan lepas. Qala al-musannif rahimahullah taala. Muka surat 130. Dan sayugia. Sayugia ni banyak maksud. Sayugia. Kadang-kadang sayugia ni maksud wajib, kadang-kadang. Dia tengok ayat. Bahasa dulu kan. Kadang-kadang sayugia ni maksud sunat. Kadang-kadang maksud harus. Kadang-kadang maksud molek. Kadang-kadang maksud afdal. Kadang-kadang maksud aula. Macam itulah. Tengok ayat. Yang ini apa dia? Yang ini sunat. Dan sayugia bagi segala orang sakit. Orang sakit mana ni? Yang masyaqqah. Yang tadi itulah. Sakit tadi tu. Yang sampai tak boleh sembahyang secara sempurna. Yang masyaqqah daripada uzur. Masyaqqah kerana uzur. Masyaqqah ni kesempitan, kepayahan, kesusahan.
kerana daripada uzur, sebab uzur dia tadi kan, nak ambil wuduk mungkin tak sempurna, tayamum ke, sembahyang dia tak berdiri ke sebagainya. Menyempurnakan sembahyang seperti yang tersebut itu, tak boleh nak buat sembahyang yang secara sempurna. Tak boleh buat secara sempurna. Dia nak buat apa? Bahawa membaca ia akan istighfar ini atas berkekalan. Banyakkan baca istighfar ini. Maksudnya banyakkan istighfar. Ini tu macam, ada ini tu, nanti sampai kat istighfar kita tahulah. Banyakkan istighfar berkekalan. Kenapa? Sembahyang duduk mana boleh? Dia kena faham gitu. Sebab sekarang orang sembahyang ni, bila dia uzur, dia sembahyang dalam keadaan uzur tadi tu, dia sembahyang dalam keadaan uzur, sama ada duduk, sama ada baring berdiri, sama ada wuduk tak sempurna, tayamum sebagainya, dia rasa okey. Sedangkan bukan begitu. Sembahyang dia, ketika sembahyang tu, dia mesti rasa berdosa. Tak kisahlah sembahyang duduk atas kursi sekalipun, dia tak boleh seronok, dia kena rasa berdosa. Bukan berdosa, rasa berdosa. Berdosa lain, rasa berdosa lain. Kalau berdosa, siapa sembahyang kursi semua berdosa. Bukan, rasa berdosa. Rasa. Macam mana? Macam dia ada ayah. Dia ada ayah. Ayah dia nak buat pembedahan, kanser, barah katalah. Nak pakai 80,000. Nak pakai duit 80,000 untuk buat pembedahan tu. Kena hantar luar negara. Contohlah. Dia nak. Tapi dia tak boleh bantu ayah dia. Doktor kata kalau tak boleh bantu, ayah awak paling lama 3 bulan. Game over. Habis. Paling lama 3 bulan. Tapi kalau buat pembedahan, 80% boleh sembuh. Doktor kata gitu. Ayah dia ni, dia tak boleh, tak ada duit. Macam mana? Ada rasa berdosa tak? Rasa, tapi berdosa ke tak? Tak berdosa. Mana nak berdosa? Dah tak ada duit. Kalau ada duit, bantulah ayah. Dah tak ada duit. Aku setiap bulan nak makan pun miss. Soru pun miss. Kejap kau ni, kejap kau ni. Soru pun miss. Dah nak kena kumpul duit. Pencen dah tak ada. Masuk apa lain pula. Itu apa lain. Jadi kenalah kumpul duit sikit. Duit tak ada. Tak boleh bantu. 80,000 banyak. Tak boleh bantu. Bila macam mana tak? Anak tadi agak-agak rasa macam mana? Mak dia ke nak buat pembedahan, perlukan duit, dia tak boleh bantu. Dia tak boleh bantu. Kan ada rasa berdosa. Begitulah sembahyang orang yang tak sempurna. Sama sembahyang tak berwuduk, ataupun wuduk ada yang tak kena air. Sebab sakit tadi. Ataupun nak berdiri tak boleh, terpaksa duduk, baring sebagainya. Terpaksa pakai tayamum dan sebagainya kerana uzur. Sakit tu kena menyalahkan diri sendiri, tak boleh salahkan Allah. Itu tasawufnya. Bila kita ditimpa sakit, kita tak boleh salahkan Allah. Apa maksud tidak beradab? Ini kena ngaji tasawuf campur tauhid. Apa yang tak beradab? Allah yang bagi sakit kat aku ni. Tidak beradab. Memang Allah yang bagi, tapi tak boleh cakap. Habis tu, aku yang tak jaga kesihatan. Tu, salahkan diri sendiri. Jangan, tak boleh salah. Itu kat situ saya perasan orang tak boleh bumbak tu. Sakit dia kata Allah yang bagi sakit. Kita memanglah tahu Allah, bukan Allah bagi sakit, semua Allah bagi. Hidup kita, mati kita, syurga neraka semua Allah bagi. Itu tak perlu dipetikai. Dari segi adab tak boleh. Dari segi adab tak boleh. Tak boleh cakap Allah yang bagi aku sakit, maka aku sakit. Tak boleh. Adab dengan Tuhan tak boleh. Habis tu salahkan diri sendiri. Aku yang tak jaga kesihatan. Allah dah bagi elok-elok kat aku. Tapi aku yang tak jaga kesihatan, makan mani-mani, makan minyak-minyak, bantai malam-malam pun makan juga. Sakitlah, Allah minta ampunkan aku ya Allah. Engkau bagi amanah untuk aku jaga badan aku tak jaga. Tu. Tapi berdosa ke tak? Tak berdosa, rasa berdosa. Jika tidak menyalahkan Allah, maka hukumnya tidak beradab, dosa. Accident, dong. Boleh kata takdir? Tak boleh. Tapi memang takdir itu semua orang tahu. Tapi mana boleh, ini semua adalah qada dan qadar, takdir daripada Allah. Tak boleh cakap gitu. Cakap yang tak boleh. Bukan perkara itu tidak betul, tapi tak boleh. Habis tu kata aku tadi terleka kot. Kesalahkan diri sendiri, bukan salahkan Allah.
Tapi itulah. Dalam perbahasan qada dan qadar ada dia jelas perkara ni. Perbahasan qada dan qadar kita tak boleh. Tapi kita nak kata orang semua yang berlaku adalah qada dan qadar. Memang kena kata gitu. Tapi bila jadi jangan kata gitu. Memang ianya hakikat gitu. Habis salahkan diri sendiri. Itulah hakikat kehambaan. Hamba kan cerita Perambi tu kan. Apa? Saya bodoh tuan. Kan apa? Cerita tu kan. Padahal yang salah tuan dia. Tapi semua dia. Ya tuan. Yang abang dia kena jual tu. Adinda. Apa Adinda? Belum sign belum. Saya bodoh tuan. Tuan dia betul ke? Tuan dia salah ke? Tetap juga hamba tu salah. Kita ni hamba ke Tuhan? Itulah hakikat kehambaan. Apa jadi Tuhan betul, aku yang salah. Hakikatnya memanglah Allah yang bagi semua. Tu adab. Sakit tak boleh kata Allah bagi sakit. Tak boleh kata ini Allah yang bagi. Tak boleh. Itu simpan dalam akidah sahaja. Pegangan kita, semua yang berlaku qada dan qadar daripada Allah. Dan Allah telah tetapkan sejak azali lagi. Malah takdir kita Allah telah tetapkan 50,000 sebelum makhluk itu dicipta sendiri. Itu akidah. Tapi bila berlaku tak boleh. Jadi teruklah kita macam terkepit kita. Kita tak rasa tak salah tapi kena mengaku salah. Itulah hamba. Itulah kita ni hamba. Kita ni Allah cipta untuk liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan apa? Semua orang terjemahkan beribadah. Bukan ibadah, liya'budun. Jadi hamba, bukan ibadah. Ibadah tu ayat lain. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sembahyanglah kamu 5 waktu dan jaga. Panjang ayat tu. Itu bab sembahyang. Bab warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk dan sebagainya. Itu ibadah. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Zakat itu bab ibadah. Tapi ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan liya'budun. Dah perkataan abdun kat situ ada. Hamba. Untuk jadi hamba. Antara cara nak jadi hamba memanglah sembahyang, memanglah beribadah semua. Itu antara. Tapi kita dicerita untuk jadi hamba. Sebab ramai dia lupa dia hamba. Dia rasa dia Tuhan. Walaupun dia tak mengaku lah. Rasa. Cara perangai tu macam Tuhan. Sebab tu salah tu malah dengan Tuhan sendiri pun dia salahkan. Sepatutnya kena salahkan diri sendiri. Itulah hakikat kehambaan. Jadi bila jadi kat sini, bila tak boleh beribadah, bila tak boleh nak beribadah kerana sakit tadi, tak boleh beribadah kerana sakit kan sakit. Jadi tak boleh ibadah. Sakit tadi tak boleh ambil wuduk dengan sempurna, tak boleh sembahyang dengan sempurna, terpaksa sembahyang duduk, terpaksa sembahyang baring. Salahkan diri sendiri. Betul orang yang sembahyang, yang kebanyakan yang kita kenal sembahyang atas kursi ya. Jika betul dia memang tak larat dan sebagainya, silakan. Tak dipaksa untuk berdiri. Tapi rasalah bersalah sikit, buat muka bersalahnya. Allah, berdosanya aku. Bukannya. Ni apa ni? Kursi. Gedegang. Allahu Akbar, duduk. Tak ada rasa nampak bersalah pun. Lepas tu rasa berdosa. Tengok ni. Dia kata apa? Tengok kata apa ni? Sembahyang wajib sembahyang. Lepas sembahyang tu istighfar. Ya Allah, ampunkan aku sembahyang tak betul. Aku sembahyang tak betul, tak sempurna kerana aku wuduk tak sempurna, tayamum tak sempurna. Aku tak sempurna tayamum sebab aku sakit. Aku sakit sebab aku tak jaga kesihatan. Aku leka dan sebagainya. Salah aku. Jadi orang yang sembahyang tadi dia kena ada salah, aku salah. Bukan Allah yang bagi, Allah faham. Bukan kita yang minta. Oh, bukan gitulah. Itu bukan hakikat kehambaan. Tak rupa hamba langsung. Tak rupa hamba langsung. Sebab tu, ialah, ya, tauhid penting, fiqh penting, tasawuf juga penting. Itu tasawuf. Tasawuf juga penting. 3 perkara ni penting. Tapi tak maulah tasawuf sebulan. Tak mau gitu. Tak mau fiqh halal haram sah batal duk ngatik tu. Tak jangan itu saja pula. Jangan pula sikit-sikit apa, tak ada lain cerita tentang ketuhanan aja. Kejap tanjizul qadim, kejap tanjizul hadis, kejap ta'alluq. Sebulan. Tak, dia ada step dia. Bahagian tauhid separuhnya, bahagian fiqh sah batal halal haram, bahagian tasawuf yang tadi lah. Yang tadi. Sebab dia ada bab tasawuf nanti ni. Muka surat 133 tu bab tasawuf. Jadi
jika sembahyang dengan tak sempurna, tak kisahlah siapa yang salah, tak kisahlah kerana apa, mesti rasa bersalah. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Jadi baca istighfar ini atas berkekalan. Mudah-mudahan diampun Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya. Kenapa pula nak minta ampun dosa? Dia sembahyang dan dia sakit, dia dah buat sedaya upaya, kenapa nak minta ampun lagi? Kenapa nak minta ampun lagi? Berdosa lah tu, rasa berdosa. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah mengampun. Lepas tu, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya dengan minta ampun, dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kamu. Wa yumdidkum bi amwal, dan dibagi harta. Oh gitu. Wa banin, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannah, masuk dalam syurga. Wa yaj'al lakum jannah, bukan. Wa yaj'al lakum jannah, dan diberikan kebun-kebun. Jannah ni banyak mana? Antaranya syurga lah, antaranya kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan dia menyediakan untuk kamu sungai-sungai. Jadi dengan istighfar dia dapat menyembuhkan. Dengan istighfar istighfar ni minta ampun, dapat penuhi segala hajat. Apa nak? Murah rezeki, minta ampun pada Allah, istighfar. Nak zuriat, istighfar. Nak sejukkan hati yang sedang bergelora marah, istighfar. Nak jauhkan daripada azab, istighfar. Nak jauh pada bala, istighfar. Nak sembuh penyakit, istighfar. Semua istighfar. Minta ampun. Dengan maksud macam mana? Kita menyalahkan diri kita sendiri, maka Allah kasihani kita. Bukan kita berlagak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka tak tahulah. Okey, dia suruh minta ampun sebab seolah-olah sembahyang dia yang tak sempurna tadi seolah-olah berdosa, walaupun fiqhnya tak berdosa. Fiqhnya tak berdosa. Tauhidnya adalah semua daripada Allah. Yang dia sakit pun daripada Allah. Semua Allah takdirkan tauhidnya. Fiqhnya dah ikut step bertertib tadi dengan ketat. Maka tak ada masalah. Tasawufnya, aku salah. Allah. Kalau boleh buat 3 tu, jadilah hamba. Itulah betul-betulnya hamba. Dia tak, 3 tu mesti ada. 3 tu mesti ada. Dia tak boleh tak ada satu. Contohnya, fiqh dah ikut cantik dah, halal haram sah batal. Tasawuf rasa tapi dia menyalahkan Allah. Tak boleh juga. Rasa macam dia sakit tapi dia menyalahkan Allah. Tak kena. Tak boleh. Dari sudut tauhid, semua yang berlaku Allah yang takdirkan. Dari sudut fiqh, buat seketat mungkin yang tadi, ikut tertib. Dari sudut tasawuf, salahkan diri sendiri. Tak kesian yang kita tengok. Anak kita kalau kita marah dia buat salah, 2 orang, seorang ni macam melawan sikit, buat kerah macam tu, seorang lagi yalah salah. Yang tak salah pun dia mengaku salah. Padahal kita tahu yang salah tu seorang lagi. Yang buat pecah tu dia buat salah sikit. Yang ni buat salah lagi banyak. Yang salah kawan ni, adik-beradik dia yang lain pun dia mengaku sekali. Kita tahu, kita bapak. Kita jadi lembut dengan yang ni. Habis nak kerah yang tu, kita lagi rasa nak ya. Nampak? Gitulah perumpamaan. Jadi bila sembahyang kita tanpa sempurna, tak sempurna wuduk, tayamum, ataupun najis duk ada sembahyang juga kerana kesihatan kita, ataupun sembahyang atas kursi, duduk baring dan sebagainya, mesti ada perasaan berdosa setiap kali sembahyang walaupun hakikatnya tak berdosa. Baca apa lagi? Qul huwallahu ahad. Boleh baca. Dan bacakan qul huwallahu ahad, dia kata kat sini. Istighfar banyak-banyak dan baca qul huwallahu ahad banyak-banyak. Dan selawat atas Nabi SAW banyak-banyak, dan berzikir banyak-banyak, dan bertasbih banyak-banyak. Kerana sekaliannya itu mudah lagi, tiada syarat bersuci daripada segala najis pada membaca akanan tersebut itu. Nak baca perkara-perkara tadi tak perlu wuduk. Nak selawat tak perlu wuduk. Nak istighfar tak perlu wuduk. Nak baca qul huwallahu ahad tak perlu wuduk. Nak berzikir, tasbih, semua tak perlu wuduk. Ada najis, buang air, tak boleh nak bangun sendiri, dia buang pakai diapers. Nak buat apa ni? Astaghfirullahalazim. Tak ada masalah. Wuduk tak ada najis lagi kat badan. Tak ada masalah. Buat perkara ni. Buat. Sebab apa? Sebab dia tak perlu syarat untuk bersuci. Ada najis, tak ada wuduk pun tak apa. Teruskan aja. Malah hadas besar pun tak apa. Wirid kan? Zikir, hadas besar pun tak apa. Maka terus saja minta ampun, baca qul huwallahu ahad, selawat, zikir, tasbih. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kerana sembahyang tak sempurna, walaupun hakikatnya memang hakikatnya sah. Hakikatnya bukan kita buat, hakikatnya kita dah buat sebaik mungkin. Dan sebab kita tak boleh buat dengan sempurna sebab kita sakit.
Itu nampak terasa tak kehambaan kat situ. Itulah hamba. Dan tersebut dalam Tanbihul Ghafilin. Tersebut dalam Tanbihul Ghafilin. Peringatan bagi orang-orang yang lupa. Tanbih, peringatan, ghafilin, lupa. Boleh tengok. Ni boleh cari kitab ni, Tanbihul Ghafilin. Rasa Tanbihul Ghafilin ni memang terkenal lah. Telah berkata Ibnu Mas'ud, yang ada tertulis dalam kitab tu lah. Telah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa membaca ia akan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, niscaya diampun orang baginya akan dosanya, dan jikalau adalah ia seumpam buih di laut sekalipun. Banyakkan baca astaghfirullahalazim, Allah ampunkan. Dan kalau kita ada buat hal dengan orang tu sejuk hati nak ampunkan, walaupun kita tak minta. Tapi kena baca sungguh-sungguh lah, betul-betul lah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca ulang seumpama buih di laut sekalipun. Makna dia tak bagi dia tak bagilah. Makna dia astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang azim, yang maha besar juga. Yang azim ni maha hebat, greatest. Allazi, yang la ilaha illa, yang tidak ada dia, Allah tadilah dia, illahu, melainkan dia, al-hayyu, yang maha hidup. Yang kita ngaji sifat 20 tu hayy, al-qayyum, yang kita belajar qiyamuhu binafsihi tu, hayy, yang hidup dan berdiri sendiri, berdikari, ataupun qiyamuhu binafsihi. Apa maksudnya? Allah tu tidak dijadikan oleh yang lain, berdirinya sendiri. Semua memerlukan dia tak memerlukan yang lain. Tu qayyum. Wa atubu, dan aku bertaubat ilaih kepadanya. Depan dia dah tanya makna tadi, kita ni sikitlah. Sebab bila kita baca, kena berhenti tempat yang betul. Saya tak terfikir pun nak sebut, dah dia tanya pasal makna kan. Dia baca tak reti makna. Betul. Ayat Quran kita baca tak reti makna, dapat pahala. Tapi zikir, wirid, lain-lain selain daripada ayat Quran, tak tahu makna, tak dapat pahala. Tak dapat. Jadi kena tahu makna. Okey? Itu satu makna, itu dari sudut makna. Tapi bila dah tahu dari sudut makna, kena berhenti dengan cara yang betul. Astaghfirullahalazim. Nak berhenti situ? Boleh? Allazi la ilaha illa, kat situ tak boleh berhenti. Tak boleh. Illa tak boleh. Tapi ramai orang berhenti. Sebab dia nak nyanyi bawa best. Astaghfirullahalazim. Napa dah habis. Kan nak bagi sedap. Tapi kalau setakat nak nasyid, nak nyanyi, tak apalah. Sebab kita bukan nak minta ampun sebenarnya. Nak nasyid aja, nak sedap-sedap. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak berzikir dengan maksud nak pahala, kenalah betul. Tak betul, tak dapat pahala. Habis nasyid tu tak dapat pahala lah. Sebab dia berhenti salah tempat. Sebab nak lagunya pasal lah. Alladzi la ilaha illa, kan? Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Senangis, sok-sek. Tak dapat apa. Tak payah nangis. Nangis tak apa, bagus nangis. Cuma bacaan tu tak dapat. Salah berhenti. Astaghfirullahalazim. Aku istighfar, aku bertaubat. Aku minta ampun padamu ya Allah. Berhenti kat situ. Boleh? Okey tak? Kena tak makna? Okey, kena makna. Allazi la ilaha illahu. Yang, tiba-tiba je yang. Kat situ ada masalah sikit lah, tapi okey lagi lah. Dia sebut yang, dia mesti ada. Yang tu kita nak bila sebut yang, dia mesti ada cerita sebelum kan. Tiba-tiba je yang besar. Siapa yang besar? Yang kuat. Siapa yang kuat? Ada cerita. Tiba-tiba je, astaghfirullahalazim, aku minta ampun pada Allah alladzi, yang tu Allah tu lah. Tapi kita berhenti kat situ. Okeylah, boleh terima lagi. Alladzi la ilaha illahu. Alladzi, yang la ilaha illa, tidak ada melainkan dia. Tidak ada melainkan dia. Alladzi la ilaha illa, yang tidak ada, la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan
illa, melainkan. Pelik tak ayat dia? Aku minta ampun pada Allah yang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan. Berhenti kat melainkan. Melainkan apa? Berhentinya dekat hu. Allazi la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Bawa dia tu kembali kepada Allah. Tidak ada Tuhan melainkan dia hidup. Dia hidup tu cerita apa tu? Huwa dia, hayyu hidup, qayyum. Dia hidup, dia yang hayyu ya qayyum. Tak kena berhenti kat situ. Maka rosaklah maknanya. Kalau kita tengok hu tu, illa tu dia panggil mustasna ataupun istisna, kecuali. Illa. Hu tu mustasna minhu. Mustasna minhu. Sebab bila ada istisna, dia mesti apa yang diistisnakan? Istisna ni kecuali. Bila ada kecuali, dia mesti satu ayat tu apa yang dikecualikan. Tiba-tiba dia berhenti kat kecuali. Tidak ada Tuhan kecuali. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Bawa cerita dia. Lepas tu pula dia tu tak, tidak ada Tuhan kecuali dia yang hidup. Kejap, dia yang hidup tu cerita apa? Cerita yang tadi ke? Sebab tu berhenti tu salah. Tambah-tambah saya perasan ada seorang bekas mufti dulu. Mufti Kedah dulu sebelum dia cukup marah sebab ni. Dia marah kalau berhenti kat sini. Dia pernah sound tahajud kan pukul 4 macam tu kan. Lepas buat sembahyang tahajud kan dia ada kan astagfirullah kan. Dia sound kat situ juga. Dia mengajar nahwu kat situ juga. Dia kata huwa bukan mubtada bagi al-hayyul qayyum. Huwa bukan mubtada permulaan bagi hayyul qayyum, bukan. Hayyul qayyum tu lain. Hayyul qayyum tu sifat bagi hu. Adalah panjang bahas. Tak payah panjang-panjang cerita. Cuma rosak makna. Yang paling cantik astaghfirullah. Tapi tak boleh buat lagu confirm. Astaghfirullah, berhenti kat situ. Al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Complete 3. Ataupun bolehlah tapi tak menarik sangat, tapi bolehlah. Macam mana? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bolehlah juga. Tapi yang terbaik yang mula-mula tadi. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Confirm tak boleh buat lagu, tak jadi lagu. Tak best. Sekarang pilihlah nak lagu ke nak betul. Sebab apa? Dia berubah makna. Pernah dengar tak? Saya ingat Tok Guru dulu dia selalu bagi contoh ni. Apa? Saya makan roti. Ingat? Biasa kan, tak biasa ni dengan pondok Melaka ni. Saya makan roti, sambung. Saya makan roti Bengali bawah rumah. Saya makan roti Bengali bawah rumah. Maksudnya dia makan roti, kat bawah rumah dia ada Bengali. Yang dia nak masukkan, saya makan roti Bengali bawah rumah. Salah berhenti habis. Sama dah tadi. Allazi la ilaha illa. Tidak ada Tuhan melainkan dia yang hidup. Dia yang hidup tu apa? Melainkan apa? Lepas tu tidak ada Tuhan melainkan dia. Kena habis. Jadi janganlah jadi macam saya makan roti Bengali bawah rumah. Saya minum susu lembu dalam gelas. Saya minum susu lembu dalam gelas. Bila lembu masuk gelas? Salah berhenti. Salah mana? Saya minum susu lembu dalam gelas. Saya minum susu lembu dalam gelas. Susu lembu yang dalam gelas, bukan lembu. Salah berhenti. Saya minum susu lembu dalam gelas. Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Saya makan roti Bengali bawah rumah, saya minum susu lembu dalam gelas. Kalau baca berhenti dekat illa tadi. Yes. Biar betul lah kalau nak baca. Dan adalah segala amalan akhirat itu beberapa bagai. Dan adalah segala amalan akhirat, amalan-amalan tu beberapa bagai. Macam-macam boleh buat. Amalan ni macam-macam ada. Beberapa bagai, banyak pelbagai lah. Dan mengerjakan dia dengan beberapa anggota zahir.
Dan ada amalan-amalan kena buat pakai anggota zahir. Dan ada amalan amal batin kat dalam. Contohnya niat. Niat kita tak pakai zahir. Niat kita dalam. Macam tu juga yang batin. Nak buang perasaan riak, takabur. Dia tak perlu bersilat. Bersilat nak buang takabur. Allah. Nak buang riak. Allah. Dia semua amalan hati. Bila dia amalan hati, dia amal batin. Jadi dalam amal akhirat tadi ada zahir, ada batin. Bukan ada zahir saja, batin pun ada. Maka jika tiada kuasa pada mengerjakan akan dia dengan anggota zahir, kalau tak boleh buat yang zahir, yang bergerak-gerak ni tak boleh buat, yang luaran ni, serta segala syaratnya, dan tak boleh sempurnakan syarat-syarat amalan zahir tadi, seperti sembahyang. Sebab tadilah tak mampu sebagainya, maka dikerja akan dia dengan barang yang kuasa juga. Jadi kalau buat nanti, buatlah yang mampu, buat semampu mungkin. Buat yang mana mampu. Itu dia punya penyelesaian. Penyelesaian dia, apabila amalan zahir tak mampu buat, buat yang mampu. Buat yang semampu mungkin. Tak mampu juga, buat yang bawah sikit. Akhir sekali, buat dengan hati. Last sekali dengan hati. Oh, dia dah sebut ni, kita baca. Dan jika tiada, maka dikerja akan dia dengan lidah. Seperti istighfar dan selawat dan zikir dan lainnya, supaya tiada sia-sia waktunya. Kalau tak boleh buat yang zahir sekalipun, jangan lupa ada amalan batin. Buatlah yang batin tu. Yang batin pakai lidah aja. Pakai lidah aja. Jangan bazirkan masa duduk termenung aja. Tak boleh buat apa-apa, tak boleh menung. Banyak habiskan masa dengan berzikir. Dah tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh buat semua, maka banyakkan istighfar, selawat, zikir dan lain-lain. Jangan bazirkan masa, jangan sia-siakan waktu ketika sakit tadi tu. Jangan bazirkan masa dengan mengeluh. Saya pun jumpa banyak kali juga. Kita pergi ziarah dia, ngeluh. Dia jumpa tengok kita ngeluh lah. Bunyi tu dulu. Dah bunyi mengeluh. Lepas tu mengeluh je. Itulah tak boleh nak buat kerja dah sekarang ni. Duit pun dah tak ada dah. Habiskan daripada SP ni pun dah keluar habis. Mengeluh popek. Tapi ada jugalah pencen. Dulu. Sekarang pun pencen dah tak ada. Tak ada tu cerita. Apa cerita pencen ni? Sebab saya menerima call tadi sebelum datang. Dia meluahkan perasaan. Lepas ni tak ada pencen dah, dia kata. Habislah, dia kata yang ada pencen tu kekal. Saya adalah cerita sikit, dia kata tak. Adalah. Tadi saya teringat cerita dia. Allah. Duk mengeluh aja kerja dia. Habiskan masa dengan istighfar, selawat, zikir. Jika tiada kuasa dengan lidah, boleh ke tak kuasa dengan lidah? Melampau boleh jadi kot. Dah betul-betul nazak lah, sakit sungguh lah. Sebab lidah ni, Nabi Ayub, dia sakit. Dia kata, kalau lidah aku boleh bergerak pun okey. Janji lidah boleh bergerak, cukup dah. Selagi aku boleh sebut Allah, 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 ataupun La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan lidah pun tak kuasa. La ilaha illallah adalah satu ungkapan yang tak perlu gerak bibir, tak perlu gerak rahang. Tak perlu. Kita nak baca Quran, ya ayyuhallazina amanu, semua gerak. Tapi la ilaha illallah tak payah. La ilaha illallah. Sebab tu orang nak mati, man akhir kalam, siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah dakhala jannah. Last sekali sebelum dia mati, la ilaha illallah masuk syurga. Kenapa la ilaha illallah? Kan susah nak sebut. Kering macam mana bibir pun, nazak macam mana pun, la ilaha illallah boleh sebut lidah dia. La ilaha, sebab dia atas bawah je. La ilaha illallah, la ilaha. Dia tak perlu gerak. Walaupun dah krem habis. Dia kalau sakit lama-lama dia krem. Ni, tak boleh. Lepas tu dia tak makan. Dia tak boleh kunyah. Dia sakit lama-lama makin kuah tu, makan bagi makan bubur, makan mula-mula boleh. Yang lama tak boleh sebab dia krem. Dia hilanglah dia punya pelincir kat sini, krem. Bila krem dia tak boleh. Akhirnya sebab tu bagi susu masuk ke hidung kan. Masuk bagi susu. Sebab dia krem. Bila krem, lidah macam mana? Lidah boleh la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Paling kurang Allah, 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 Allah. Walaupun ada orang tak kata baca Allah, 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 tak ada manfaatnya. Tu biar dia punya pasal. Kita ada manfaat. Cuma kita kena belajarlah Allah, kena kenal lah Allah tu siapa. Dah kenal Allah tu siapa, sebab Allah masuk. Orang yang tak kenal Allah, dia sebab Allah memanglah tak ada makna. Sebab dia tak kenal. Bila dah belajar, oh Allah gini, belajar sifat-sifat Allah. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, ma'nawiyah, istighnaq dan iftiqar. Kemudian Allah. Sebab madai dah, kita dah tahu dah apa yang ada. Allah, 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 Allah. Sebut kat mulut. Tapi dia kata kalau tak ada kuasa dengan lidah, lidah pun tak boleh gerak. Oh, ni sakit sungguh ni. Maka mungkin lidah kena potong kot. Sebab lidah pun tak boleh gerak. Maka dengan hati, last sekali dengan hati. Orang ambil lidah aku tak boleh gerak, tapi hati aku tak ada orang boleh ambil. Tu. Seperti baik akan zan. Ni yang saya sebut tadi. Baik akan zan dengan Allah Ta'ala. Maksudnya sangka baik dengan Allah ni. Semua jadi ni sebab aku sakit ni sebab aku yang tak jaga kesihatan, aku, semua aku salah. Tu baik sangka dengan Allah. Allah dah bagi cukup lengkap dah. Daripada kecil lagi Allah dah bagi, daripada aku lahir lagi Allah dah bagi cukup panca indera. Mata yang terang, telinga yang boleh dengar, mulut, lidah, hidung, semua anggota semua Allah dah bagi cukup. Aku je guna tak reti. Ni kata apa ni? Dengan Allah Ta'ala dan menyesal akan dia daripada banyak taksirnya. Aku yang banyak taksir, banyak lalai, banyak cuai. Taksir ni cuai. Aku yang banyak cuai. Allah bagi sempurna dah. Sebab apa? Sangka baik. Jangan Allah, kenapalah engkau uji aku? Kenapalah engkau tak bagi kat orang lain? Aku ni kira baik dah tu. Tengok tu bukan baik sangat bagi dia. Sangka baik. Allah nak ampunkan dosa aku ni, dosa aku banyak sangat dan sebagainya lah. Sangka baik. Biar mati dalam keadaan sangka baik dengan Allah. Jangan tidak beradab dengan Allah. Yang kita kata apa yang jadi dekat kita Allah yang buat. Allah yang buat. Jangan. Hakikatnya tauhidnya memang Allah yang buat. Dan dosanya banyaknya kita. Dan takut akan Allah Ta'ala. Dan takut akan Allah. Takut tu takwa. Beza kita takut dengan makhluk dan takut dengan Tuhan lain. Takut dengan makhluk menjauhkan diri. Takut dengan harimau jangan duduk dekat. Takut dengan harimau lagi jauh. Takut dengan orang lagi jauh. Dengan Allah kita tak boleh lagi daripada Allah. Nak lagi kat mana? Maka takut dengan Allah lagi dekat. Itu beza dia. Takut dengan Allah semakin dekat, takut dengan makhluk, sesama makhluk makin jauh. Jadi maksud takut apa? Maksud takut tu mendekatkan diri pada Allah. Ada orang kata, aku makan nasi ni, tengok ni dengan lemak, dengan apa, sedap nasi lemak ni. Aku minum teh tarik mamnih ni. Teh separuh, susu separuh. Sebab aku nak mendekatkan diri pada Allah. Itu bukan, itu main-main lah. Ini mendekatkan sungguh-sungguh lah. Itu mendekat apa, kena cik manis, kena darah tinggi, lepas tu mati. Dekat sungguh lah. Bukan maksud tu. Dan harap akan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah merahmati aku, mudah-mudahan Allah bagi rahmat dia. Banyak mana dosa pun. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, wahai hambaku yang melampaui batas, yang banyak buat dosa terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Tak ada masalah banyak mana dosa sekalipun. Janji minta ampun dan bertaubat aja. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi rahmat sentiasa ada. Apabila kita muda, kita lebihkan macam mana kata? Lebihkan dosa pahala ni, halal haram ni, lebihkan masa muda-muda ni. Lebihkan khauf, lebihkan takut. Apa-apa takut masa muda-muda ni. Lebihkan takut. Bila dah berumur sikit, berapa? 60 kan? 60 ke atas, lebihkan
Rajak, lebihkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan awal-awal lagi umur 20 kau buat dosa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Tak, dia tak gitu. Masa muda-muda ni 60 ke bawah, semuanya dosa pahala, syurga neraka, dosa pahala. Dia kena kuat di situ. Tapi bila dah 60 tu, 60 ke atas, dah tua tu 60 ke atas, maka dia lebih kepada apa? Banyak dosa pun Allah Maha Pengampun. Dia begitu. Baru kena. Jangan awal-awal lagi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Budak umur 20. Buat je lah nak buat apa pun, lepas ni minta ampun lah. Allah Maha Pengampun. Dan bila dah 60 ke atas, jangan duk kira nak apa? Takut kan ni? Oh, ada yang tak semayang, masuk habis lah kau. Memang confirm kau tak semayang, kau tinggal semayang berapa ribu kali? Adalah dalam 8,500 kali kan tak semayang. Puasa adalah dalam 3,000 hari. Habislah kau, confirm neraka. Kalau tidak, kau boleh ke sekarang? Umur dah 90. Boleh ke nak qada? Boleh ke nak puasa? Habis lah, tak ada harapan. Tak boleh. Ketika itu, harap. Rajak. Harap kepada Allah, harap. Berlebihkan harap. Tapi awal-awal jangan lebihkan harap. Dia jadi bermudah-mudah. Awal-awal takut. Habislah neraka. Jangan buat nanti neraka. Berdosa. Bila awal-awal ni? Bila akhir-akhir ni 60-an ke atas, lebih kepada harap. InsyaAllah Allah Maha Rahmat. Allah banyak rahmat. Allah mengampunkan walaupun sebanyak mana. Sebab kalau salah letak, ramai yang salah letak. Dia tak awal-awal lagi. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Awal-awal lagi. Bermudah-mudah dia nanti. Okey. Dan pengampunannya, kerana Allah Ta'ala itu amat kasih, sayang kepada segala hambanya yang mukmin. Dan bermula yang terakhir ni, dan bermula orang ahli amal ibadah dengan sebenar-benarnya, dan banyak amalnya pada waktu sihat dan kuat badannya. Dia orang ahli ibadah yang sebenar-benar, dia buat amal waktu sihat, masa kuat badan dia buat amal. Maka sakit ia, tiba-tiba dia sakit, dan uzur daripada mengerjakan dia. Bila dia sakit, tak boleh buatlah macam sihat dulu. Banyak kekurangan. Malah mungkin wuduk tak sempurna dan sebagainya. Dah tak berdiri, duduk, dah baring. Tapi masa dia sihat, dia memang ahli ibadah. Maka ditulis oleh Allah Ta'ala baginya akan amalnya seperti barang yang dikerjakan dia pada waktu sihatnya. Dapat pahala macam dia sihat. Dapat pahala macam dia buat sempurna. Dengan syarat dia memang ahli ibadah lah. Okay? Tiada kurang dengan sebab uzur itu. Sikit pun tak kurang. Dan iaitulah rahmat kasihani Tuhan yang maha mulia kepada hamba-Nya. Jadi orang yang dia tak beramal ibadah, tiba-tiba sakit, ibadah dia tak dapat macam sihat lah. Hanya orang yang sihat-sihat dia buat. Tetapi kebanyakan kita sekarang ini tiada beramal dengan bersungguh-sungguh. Dia kata orang sekarang ni bila? Sekarang ni 100 lebih tahun lepas ni. Ni 100 tahun lepas lebih. Dia kata kebanyakan kita sekarang tu 100 lebih. Ada kat belakang ni. Dia punya berapa hari bulan. Mana ni? Ada dekat muka surat 141. Berapa? 1328. 1328. Maknanya sekarang 1445. 100 lebih 100 lebih tahun dah. Dia kata kebanyakan kita sekarang ni 100 tahun lepas. Betul tak? Betul kan? Tiada beramal dengan bersungguh-sungguh. Kalau 100 tahun lepas, 100 tahun lebih lepas tak beramal sungguh-sungguh, sekarang tak beramal langsung lah. Pada mengerjakan akan dia hingga terkadang amal yang fardu pun luput. Kadang-kadang yang fardu pun tak buat, tak payah cerita yang sunat. Maka betapa hal segala amal yang sunat. Kalau yang fardu pun boleh tinggal zaman dia 100 tahun lepas, sekarang yang sunat-sunat pun tak buat dah. Tetapi siang malam ingat kepada kesukaan dunia. Ingat dunia aja. Dengan makan minum, ingat makan minum aja. Dengan pakaian elok, ingat kerja nak tukar baju elok aja. Dengan harta, ingat pasal harta aja. Dan tiada ingat pada amal akhirat. Akhirat ni tak ingat sangat. Bekal yang kekal lagi yang mulia di akhirat. Dia kata tak ingat dah. Kalau kita buat satu hari hidup kita 24 jam, tolak tidur berapa ke 8 jam, ada baki lagi berapa banyak yang akhirat, berapa banyak yang dunia. Kiralah. Daripada umur 20-an start kerja sampai umur 60-an, tengok berapa persen setiap hari kita. Berapa persen yang akhirat dengan yang dunia. Cuba kita kira sendiri. Saya rasa mungkin dalam 5% je akhirat setiap hari. Itu pun hujung ada. Sekarang ni dah hujung-hujung ni 5% juga. Up sikit 7%. Habis yang baki lagi 90% lagi semua dunia. Ya ke? Kira sendiri. Saya kira saya punya.
Sendiri kira masing-masing. Mana tahu kehidupan masing-masing. Ada orang mana tak tahu. Dia kat rumah baca Quran apa. Kira lah masing-masing. Kira lah. Dalam masa 24 jam, berapa jam yang untuk akhirat? Kira. Sembahyang 5 waktu berapa? Sejam tak 5 waktu? Sembahyang saja. Ya, baru baca panjang sikit dah komplain. Berapa je? Tak sampai sejam sembahyang saja. Lepas tu kuliah dengar tu buat. Tengok satu hari tu berapa. Berapa persen. Tapi dia kata tak ingat dah, dia kata ni. Ini hal kita, inilah fenomena yang berlaku sekarang. Lepas tu dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia doa. Habis kita risalah kedua masuk khatimatun, penutup. Dia akan cerita pula akan datang najis batin pula. Habis dah. Najis zahir dah habis khatam. Najis zahir lah. Najis tai, muntah, air kencing bla bla semua habis dah. Yang ni pula najis batin pula. Riak, takabur, ujub, sum'ah semua dalam hati pula. Sikit. Sikit-sikit pun banyak agak. Lepas tu habis. Tangguh dulu. Apa dia? Tawakal. Yang itu panjang bawah. Soalan dia tawakal dan usaha ikhtiar. Kita tawakal dan usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar dari sudut pegangan. Pegangan tu akidah. Usaha ikhtiar dari sudut hamba. Hamba. Lepas pada tu berserah. Tawakal. Dia 3. Yang pertama pegangan. Secara ringkas ni 2 minit. Pertama pegangan. Pegangan dulu. Lepas tu usaha ikhtiar. Lepas tu tawakal. Tawakal dia 3. Pegangan itu tauhid. Kena bahas bab tauhid. Usaha ikhtiar fiqh. Kena bahas bab fiqh. Betul kata panjang. Tawakal buat tasawuf. Jadi kena bahas tiga perkara. Kalau kita dalam kelas fiqh, kita akan kata usaha ikhtiar mestilah kena usaha untuk dapatkan, takkan duduk saja. Tu dari sudut perbahasan fiqh. Mestilah kena usaha. Apa? Takkan rezeki datang bergolek, takkan. Kena usaha. Tak usaha nak dapat macam mana? Itu dia panggil bahasa fiqh, bahasa syariat. Tapi kalau masuk tauhid, bukan bahasa gitu. Usaha ikhtiar tidak memberi bekas. Kainat tidak memberi bekas. Yang hanya memberi bekas Allah yang bersifat qudrah. Yang memberi bekas sama ada menjadikan atau mengadakan atau mentiadakan. Semua Allah. Dan iradah Allah, Allah yang bersifat iradah telah menentukan apa yang terjadi, yang kita namakan usaha ikhtiar sekalipun sejak azali lagi. Yang mana kita panggil takdir terbahagi kepada 2, mubram dan mu'allaq. Itu bahas tauhid. Lepas dah faham dah, semua yang berlaku termasuk usaha ikhtiar tu pun Allah yang takdirkan. Kenalah usaha, kalau tidak takkan Allah nak bagi. Kita pun usaha. Usaha kita tu pun Allah yang takdirkan. Kita dapat tu pun Allah yang takdirkan. Bukan sebab kita usaha baru Allah bagi. Itu tauhid. Masuk fiqh tak cerita gitu. Syariat. Mestilah kena kerja lah. Tak kerja nak ada duit macam mana? Kita kena usaha. Mana boleh tak usaha nak dapat macam mana? Itu syariat. Lepas pada tu saya terus masuk tasawuf lah. Tasawuf pula pegangan dah pegang. Semua yang terjadi semua Allah. Apa yang kita dapat semua Allah. Termasuklah gerak hati kita semua Allah. Qudrah dan iradah Allah. Tu rukun iman yang ke-6 ni. Pembahasan dia. Rukun iman yang ke-6. Semua Allah. Okey? Lepas tu kita pun dalam keadaan kita berpegang semua adalah daripada Allah. Baik dan buruk semua daripada Allah, dan Allah telah tentukan kita punya apa yang terjadi, rezeki kita sebagainya 50,000 tahun sebelum diciptakan makhluk yang pertama. Okey. Dah ada dah. Termasuklah yang apa kita namakan usaha ikhtiar tu pun Allah jadikan. Yang kita konon-konon perasan usaha ikhtiar tu kita yang buat. Yalah kita lah buat, kita perasan aja sebenarnya Allah. Okey. Kemudian kita pun ketika berlaku kita usaha ikhtiar lah. Siapa buat? Kita lah. Kita tadi kata Allah. Allah tu bahas tauhid. Ini bahas syariat pula. Kita lah buat, kan kita buat kerja. Dah kita usaha sungguh-sungguh. Iyalah usaha sungguh-sungguh baru berjaya. Kemudian dah macam tu dah berjaya ke tak? Belum tahu lagi. Serah pada Allah. Apa yang terjadi, keputusan lepas ni Allah yang tentukan. Bukan sebab usaha ikhtiar kita. Bukan sebab usaha ikhtiar kita yang akan dapat ni. Kalau dapat apa yang kita inginkan, syukur. Kalau tak dapat apa yang kita inginkan setelah usaha ikhtiar tadi, redha. Tu tasawuf. 3 ni baru sempurna. Tapi perbahasan dia memakan masa 3 hari 2 malam. Daurah. Tak, saya memang nak buat daurah pun sebenarnya. Mula nak buat di Sepang, tak jadi. Pindah di Kuala Selangor. Resort.
Oh, sekarang orang sekarang dia mengaji mana boleh duduk macam ni. Dia ada nak benda lain. Dia nak dengan air terjun, dia nak itu, nak ini, kita follow je lah. Saya bukan ni sangat, tapi boleh lah sambil-sambil bercuti 3 hari 2 malam, duduk resort, duduk makan sedap-sedap. Nak belajar ke nak makan? Tak apalah, layankan aja. Memang ada pun, tapi lambat lagi bulan 9. Daur qada dan qadar, risalah tauhid. Bicarakan tentang soalan ni. Tu saya kata, nak selesai masalah ni 3 hari 2 malam. Poster dah keluar tu. Boleh daftar, boleh daftar. Tapi jauh sikit lah, dekat Kuala Selangor sana. Wallahualam. Tangguh dulu, kita sudah yang tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallah.